Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Sihat? Sihat. Cikgu apa khabar? Okeylah murid-murid, sebelum kelas ni mula, cikgu nak tanya sikit. Murid-murid tahu tak apa itu bidang pertanian? Tak. Tak tahu Baiklah, pertanian ni adalah bidang yang mana kita akan jalankan kegiatan bercucuk tanam. Contoh-contoh tanaman, murid-murid tahu? Apa yang tanaman yang kita tanam kat Malaysia? Padi. Sawi. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Padi. Bagus. Jadi tanpa buang masa, cikgu nak murid-murid tonton satu video di sini. Ini adalah satu petikan berita. TV3 lah. Cikgu nak murid komen lepas ni Boleh semua? Boleh. Okey. Kita mainkan dulu lah. Untuk mencuburi bidang pertanian, tindakan itu diambil seorang graduan wanita dalam seni bidang Universiti Teknologi Mara UiTM kerana percaya bidang pertanian mampu menjana pendapatan lumayan. Fazli Ahmad melaporkan. Pembabitan dalam sektor pertanian bermula dengan kegemaran terhadap sayur organik dan bebas racun serta tahan kimia. Luahan itu dikongsi Nurul Huda Abdul Rahim, ibu pada 2 cahaya mata yang nekat menyemai sendiri 7 jenis sayur kegemarannya menerusi kaedah hidroponik dan aquaponik. Usaha itu dilakukan atas bidang tanah milik papanya di Kampung Jeram, Besrah, Kuantan awal tahun lalu. Sayur tak semestinya hidup dan tak semestinya cantik sebab kita tak ada racun. Tapi bila sayur tak cantik tu, kita kena cepat-cepat cari apa kita boleh buat daripada masalah tu. So kalau kita tahu ulat tu datang dari mana, kita kena overcome masalah tu, basmi ulat tu dari awal macam mana. Jadi macam cuaca panas, kita tahu kalau bila cuaca panas, sayur apa kita tak boleh tanam sekarang. Kita tanam sayur lain. So kita kena ada backup planning. Buruh Huda kini sudah mampu tersenyum kerana hasil produk tanamannya sudah menembusi pasar yang terkenal. Selain dijual terus di ladang dengan penyempatan harga 30% berbanding pasaran, pembeli berpeluang mendapat nasihat percuma mengenai khasiat tumbuhan dan teknik tanaman. Kita memang ada kelas individu, kelas grouping. Lepas tu kita ada lawatan sambil belajar dari sekolah tadika. So in future maybe kita akan buat piknik petang weekend dekat sini sambil parents, mak-mak boleh tengok sayur belajar. Anak-anak kita akan buat playgroup. Sebenarnya memang kita bercadang nak buat playgroup. So kat sini kita akan buat cara menanam, kita punya play area kita akan buat macam tu nanti. Katanya beliau mampu memperoleh pendapatan purata RM150 sehari kerana hasil tanamannya laris sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta pada bulan Ramadan melalui kaedah penyediaan perkhidmatan penghantaran terus dari ladang kepada pembeli di sekitar Kuantan. Cabaran utama dalam sektor pertanian ini ialah cuaca, serangga dan juga pasaran. Untuk menghadapi persaingan dalam pasaran, cabarannya boleh diatasi dengan menghasilkan produk yang berkualiti. Manakala untuk pasaran juga, pengusaha kini mempunyai pelbagai kaedah yang termasuk menerusi media sosial. Fazli Ahmad, TV3. Okey, baiklah. Tamat sudah video tu. Jadi, ada sesiapa nak beri komen? Aisyah? Saya tahu cakap tanaman tu tak semua cantik, tapi dia cari masalah supaya dapat overcome and hasilkan tanaman yang berkualiti. Overcome tu untuk atasi lah. Ya, atasi lah masalah tu. Bagaimana dengan kamu pula, Muiz? Dia petani ni dekat dalam video ni, petani ni dia bijak tau. Dia dapat tarik perhatian orang ramai dengan buat macam tadi dia cakap dia nak buat piknik untuk budak-budak dengan ibu bapa supaya ramai lagi orang datang dekat kebun dia. Okey, bagus. Okeylah, bagi cikgu pula, dalam video ni cikgu fokus pada cabaran dia. Iaitu dia bagi 3 tadi kan. Cuaca, pasaran, satu lagi apa? Serangga. Ya, betul, serangga. Jadi berdasarkan 3 yang cikgu cakap tadi, cikgu nak bagi sikit kerja lah. Jadi
dekat tangan murid-murid sudah ada artikel kan, tunjuk sikit artikel. Jadi cikgu bagi 5 minit lah untuk murid-murid baca artikel. Sebelum tu cikgu nak terang dulu objektif kita. Objektif pengajaran kita. Objektif pengajaran. Untuk objektif pengajaran yang pertama, cikgu nak berdasarkan artikel yang murid-murid dapat tu, murid-murid senaraikan isu-isu dalam pertanian. Boleh? Boleh. Jadi kita capai dulu objektif pertama. Kita senaraikan dulu isu-isunya. Okeylah, mari kita baca. Minit dah habis. Jadi ada sesiapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Kongsikan, boleh senaraikan tak isu-isu yang ada dalam artikel yang cikgu bagi tadi? Boleh angkat tangan? Seorang. Baca dengan kuat ya. Ya Aisyah, silakan. Pertama, terdapat isu kekurangan tanah pertanian. Yang kedua, pengurusan tanah pertanian. Yang ketiga, kualiti benih dan baja. Yang keempat, serangan penyakit. Kelima, kekurangan sumber air. Yang keenam pula, umur majoriti pesawah. Yang ketujuh, isu dalam pelaksanaan subsidi dan insentif kerajaan. Yang ke-8, masalah kekurangan data. Baik Aisyah, terima kasih. Jadi segala isu yang Aisyah dah sebut tadi tu cikgu terima, betul. Memang itu yang ada dalam artikel. Baiklah. Kita teruskan pula dengan perbincangan isu-isu yang ada dalam pertanian. Baiklah, yang pertama tadi isunya adalah kekurangan tanah pertanian. Oh Harid, boleh Harid jelaskan sedikit? Mas Harid macam nak bercakap pasal berkenaan dengan kekurangan tanah pertanian. Macam mana kekurangan tanah pertanian ni Harid rasa boleh menyebabkan isu dalam pertanian ni. Jadi isu dalam pertanian. Boleh bangun Harid? Kekurangan tanah pertanian. Tanah banyak digunakan untuk bina kawasan rumah. Jadi tanah untuk pertanian
tidak mencukupi. Bagus Arif. Bagi tepuk sikit pada Arif. Baiklah, cikgu setuju dengan pendapat Arif. Kenapa adanya masalah kekurangan tanah ni? Yang pertama, mestilah tanah-tanah ni sebenarnya dah ada wartanya. Ada tanah pertanian, tanah perumahan. Tetapi sekarang ni berlaku sedikit, mungkin ada masalah dekat pejabat tanah ataupun isu-isu salah guna kuasa, sehingga menyebabkan tanah pertanian ni ditukar statusnya kepada tanah perumahan. Jadi kesannya tanah perumahan ni kurang, maksud saya tanah perumahan ni banyak pula, tanah pertanian kurang. Betul tak Arif? Betul. Jadi kesannya kita punya hasil pertanian pun menjadi kurang. Betul tak? Betul semua? Betul. Betul. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada isu yang kedua, iaitu dalam artikel adalah berkenaan dengan isu pengurusan tanah pertanian. Siapa nak jawab? Saya. Baiklah Aisyah, silakan. Okay. Yang menjadi isu pengurusan tanah pertanian ini sebabkan tanah tu tak diurus oleh orang yang tahu akan proses pertanian. Oleh itu, bila orang yang tak tahu yang uruskan tanah tu, dia akan menyebabkan tanaman yang diuruskan tu tak dapat keluarkan hasil yang banyak. Boleh. Bagi tepuk kepada Aisyah. Bagus Aisyah. Baiklah, Aisyah cakap tadi sebab tak ada orang yang nak uruskan tanah pertanian tu, betul? Cikgu setuju dengan pendapat Aisyah yang mengatakan masalah pengurusan dalam tanah ni berlaku apabila orang yang sepatutnya uruskan tanah pertanian tu dia tak uruskan dengan baik. Betul Aisyah? Betul. Jadi bila orang tu tak uruskan tanah dengan betul, orang tu buat sambil lewa dalam urusan pertanian, agak-agak tanah tu subur atau tak? Tak. Betul kan? Betul. Jadi tanah tu sepatutnya pokok tu dijaga. Contohnya Arif bagi tadi kelapa sawit, betul? Jadi bila kelapa sawit tu tak dijaga, orang yang diberi amanah untuk uruskan tanaman tu tak jaga dengan baik, maka tanaman-tanaman tu pun hasilnya kurang. Jadi dia menyebabkan masalah dalam isu pertanian. Okey, bagus Syah. Pengurusan yang tidak baik, betul? Okey, kita lihat pula kepada isu yang ketiga. Kualiti benih dan baja. Ya, kualiti benih dan baja. Siapa nak jawab? Saya. Baik, silakan. Okey, kualiti benih dan baja ni kan, apa yang penting, jika kualiti benih jika kualiti benih dan baja yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk kita sangat berkualiti, maka kita akan dapat hasil yang bagus dan lumayan untuk kita pasarkan di pasaran. Jika kita dapat benih dan baja yang berkualiti rendah, maka hasil yang kita akan dapat daripada penanaman kita adalah hasil yang tidak memuaskan dan tidak bagus untuk kita keluarkan untuk pemasaran. So kesan daripada perkara itu, ia akan menjejaskan ekonomi negara dan menjejaskan pendapatan petani-petani itu. Bagus. Boleh temukan kepada Muiz untuk jawab. Okey, terima kasih Muiz untuk jawapan tu. Cikgu sokong pada pendapat kamu. Kenapa kualiti benih dan baja ni jadi isu? Dia kalau kualiti dan benih tu baik, tak jadi isu, jadi satu kelebihan sebab kita dapat tambahkan hasil, betul? Betul. Jadi dia jadi isu bila kualiti benih dan baja tu kurang ataupun rendah. Mungkinlah berlaku masalah bila petani tu tak tahu tadi kan. Petani tak tahu, dia beli benih yang kurang kualiti. Baja pula nak baja yang murah. Jadi hasil tanaman pun sama ada tanaman hasilnya kurang ataupun tak berkualiti. Jadi bila tak berkualiti,
tak elok lah kita punya image negara kan. Bila tadi Musa cakap nak ekspor, nak import kan. Satu lagi, bila kualiti rendah, harganya pun rendah. Harga rendah maksudnya hasil kita, hasil pendapatan negara akan jadi kurang. Okey, baik. Kita lihat pula kepada isu seterusnya. Isu seterusnya ialah isu serangan penyakit. Ada siapa nak jawab? Saya. Kenapa jadi masalah? Ya? Oh ya, Muiz lagi sekali. Silakan Muiz. Isu serangan penyakit ni dia menjadi benda utama dekat pertanian, kerana benda tu adalah punca utama kenapa diorang tak dapat hasil yang memuaskan. Sebab serangan penyakit ni dia dapat membantutkan pertumbuhan yang mereka tanam, yang petani tanam tu, untuk mereka pasarkan kat luar negara ataupun dalam negara. Lepas tu penyakit ni, serangan penyakit ni juga bahaya sebab dia dapat menjejaskan alam sekitar. Lepas tu serangan penyakit ni juga dapat menjadikan tumbuhan kita tidak sihat ataupun cacat. Untuk petani ikat boleh akad. Okey lah, okey, tak apa. Okey, terima kasih Mai. Kita buka sikit. Muiz cuba menjawab yang baik tu. Okey tu, boleh lah tu. Okey, apa yang Muiz cuba cakap tadi, cikgu simpulkan balik lah. Muiz cakap bila ada serangan penyakit ni, isunya adalah pokok kita tu tak dapat besar dengan baik lah. Sebab penyakit ni akan menyebabkan pokok tu sedikit-sedikit lama-lama dia akan mati. Selain penyakit, ada juga masalah serangga perosak. Serangga perosak ni dia sama ada dia rosakkan akar ataupun dia rosakkan daun. Jadi kesannya pokok ni tak dapat jalankan proses apa? Ada tahu siapa tahu proses pokok nak hasilkan makanan? Fotosintesis. Ya, betul, fotosintesis. Jadi bila tak ada fotosintesis, pokok tak ada makanan, maka kualiti hasil kita pun tak ada lah. Jadi dia jadi satu isu lah dalam penanaman sektor pertanian ni. Betul kan? Betul. Okey, baik. Kita teruskan dengan isu seterusnya. Isu seterusnya adalah kekurangan sumber air. Okey, Harid nak jawab? Okey Harid, kenapa kekurangan sumber air ni boleh jadi isu dalam pertanian? Silakan. Sumber air yang terhad, tambahan pula pada musim kemarau. Jadi air yang digunakan untuk minuman manusia berkurangan. Jadi adik cakap sumber air ni jadi isu sebab sekarang musim kemarau. Betul? Betul. Cikgu pun setuju dengan Harid. Betul tak? Yang lain setuju? Setuju. Jadi bila musim kemarau, contohnya kemarau ni apa yang menyebabkan sumber air kita kurang? Bila panas sangat kan, cuaca panas. Jadi air-air yang digunakan untuk airkan kawasan pertanian macam kelapa sawit, tanaman padi tak cukup. Jadi kita gunakan air yang ada tu untuk kita minum. Jadi untuk pertanian kurang, maka akhirnya pokok pun matilah. Pokok pun benda hidup kan, perlukan air untuk hidup. Baiklah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada isu yang seterusnya. Isu umur majoriti pesawah. Aisyah nak jawab. Okey, silakan Aisyah jawab. Umur majoriti pesawah ni jadi isu sebab umur majoriti pesawah yang semakin tua. Sebab tak ada orang muda yang mengambil alih. Kesannya dekat tanah pertanian tu akan terbiar serta tidak mendapat pengurusan dengan betul. Betul. Semua setuju? Bagi tepuk sikit Aisyah. Okey, betul. Cikgu pun cikgu rasa cikgu setuju dengan pandangan Aisyah yang mengatakan isu umur majoriti pesawah ni banyak yang dah tua. Nak jumpa pemuda-pemuda yang uruskan sawah ke tanaman tu sikit, betul tak?
Jadi kesannya bila tak ada orang yang nak ataupun generasi pelapis lah, contohnya macam ayah dia ke ajar anak dia yang bawah-bawah tu untuk uruskan pertanian, maka tanah pertanian kita jadi kurang lah kan, betul tak? Betul. Kualiti pun rendah, hasil pun sikit. Ataupun lagi teruk, tanah-tanah yang diusahakan oleh bapa-bapaknya tu dijual pula. Jadi makin kurang lah tanah pertanian kita, betul kan? Okey. Kita lihat pula kepada isu yang seterusnya. Isu yang terakhir lah cikgu rasa, iaitu apa? Isu pelaksanaan subsidi dan insentif kerajaan serta masalah data. Muiz, boleh jawab Muiz, silakan. Boleh. Yang pertama, isu dalam subsidi kerajaan dan insentif kerajaan berkaitan tentang amalan rasuah. So amalan rasuah ni sangat dititik beratkan dan amat berbahaya, kerana apabila rasuah ni dilakukan oleh kerajaan, jadi orang yang memerlukan bantuan ataupun pertolongan dalam bentuk wang ataupun apa-apa, dia tak sampai kepada orang yang memerlukan tu, sebab daripada hasil rasuah tu, contoh macam orang kerajaan peruntukkan 10,000 kepada petani yang memerlukan bantuan. So bila orang lakukan rasuah ni, duit tu tinggal sikit. Dia akan dapat dalam 5,000, 6,000. Yang lain tu semua pergi kepada orang yang melakukan rasuah tu. Pihak ketiga lah kan. Orang ketiga. Itu seterusnya. Seterusnya tentang insentif kerajaan. Kerajaan ni dia penting. Dia kena buat apa yang perlu dilakukan dia adalah dia mesti kumpulkan data-data petani tu untuk dia hulurkan bantuan. Kerana data ni sangat penting supaya dia dapat tahu petani tu layak ataupun tidak untuk mendapatkan bantuan tu. So jika petani tu tak isi ataupun tak beri maklumat yang betul kepada kerajaan, jadi pertolongan tu ataupun bantuan tu takkan sampai dekat petani tu. Bagus. Jadi cikgu simpulkan ataupun sikit tepuk. Okey. Baiklah, apa yang cikgu boleh simpulkan daripada apa yang Muiz huraikan, iaitu masalah dalam isu pelaksanaan subsidi dengan data ni kan. Jadi apa yang cikgu nak ulaskan, bila subsidi ni kerajaan bagi kepada petani supaya dia boleh kurangkan beban dia untuk beli baja ataupun beli benih. Yang menjadi masalah apabila ada pihak ketiga. Pihak ketiga ni siapa? Orang yang atas lah, contohnya petani. Atas dia siapa? Mungkin pertubuhan ladang ke, pertubuhan petani ke, macam tu lah. Jadi bila ada orang ketiga ni yang tak amanah lah, yang tak amanah tu yang buat kerja sambil lewa lah macam tu, dia akan buat amalan rasuah ke ataupun amalan, orang panggil amalan, itulah, dia curi duit tu. Kerajaan bagi 10,000 tapi dia bagi kat petani, sepatutnya dia bagi 10,000, jadi 4,000 pula kat bawah tu. Dia bagi 4,000 je. Jadi yang lagi 6,000 dia ambil. Kat situ berlakulah masalah rasuah ni. Jadi dia ganggu. Bila pertanian tu tak cukup kewangan, jadi dia tak boleh nak hasilkan pertanian hasil pertanian yang baik. Kesan rasuah tu lah. Lagi satu masalah data. Data ni pun masalah juga. Ada petani yang suka buat pertanian secara sembunyi. Maksudnya mereka ni tanam untuk mereka makan je. Jadi kerajaan tak dapat nak carilah data tu. Satu lagi pertubuhan macam peladang tadi, dah lah satu lagi dia ambil rasuah kan. Satu lagi dia tak nak kutip data pula, petani-petani kecil ni. Kesannya bila tak ada data, kerajaan tak boleh nak cari ataupun tapis lah orang-orang yang perlukan bantuan. Jadi bantuan tu pun tak sampai kepada petani. Okey. Daripada semua isu ni lah,
Cikgu nak murid-murid fokuskan satu isu yang murid-murid rasa paling bagi kesan kepada semua rantaian isu ni. Muiz, boleh bagi satu isu yang Muiz rasa paling kuat tak? Saya rasa bagi saya adalah serangan penyakit. Oh, serangan penyakit. Yang lain setuju? Setuju. Okey, setuju. Okey, baiklah. Kalau macam dah setuju semua, cikgu bagi masa 5 minit untuk murid-murid tulis satu perenggan isi yang berkenaan dengan serangan penyakit. Silakan. Baiklah murid-murid, 5 minit dah berakhir. Arif masih tulis lagi ya? Cantik. Bagus.
Baiklah, siapa nak baca hasil dia? Saya. Kita sama-sama. Oh, Muiz nak baca. Silakan Muiz. Baca kuat-kuat dengan penuh semangat. Apa tadi ayat kepala dia? Oh, tadi kita dah Apa setuju tadi? kan nak pilih serangan penyakit. Serangan penyakit sebagai isu utama kita. Jadi Muiz dah siapkan penengan isu penyakit tu? Okey. Okey. Serangan penyakit amat berbahaya kepada tumbuhan kerana ia mampu merosakkan sifat fizikal tumbuhan seperti struktur daun, batang dan akar tumbuhan. So pelbagai pelbagai haiwan perosak yang dapat membawa penyakit seperti penyakit aphid, koya dan banyak lagi. Sebagai contoh, haiwan perosak dapat memberikan impak yang besar kepada kesihatan tumbuhan kerana ia akan mengganggu ekosistem dan proses fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan makanan mereka. Buktinya, banyak tumbuhan di ladang rosak akibat serangan haiwan yang merosakkan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan tumbuhan itu serta mengganggu sumber pendapatan petani itu. Seterusnya, petani haruslah menjaga tumbuhan itu supaya tidak diserang penyakit yang boleh merosakkan ekosistem tumbuhan dengan cara memberikan pembajaan yang rapi dan teratur kepada tumbuhan untuk melindungi tumbuhan daripada serangan penyakit yang berbahaya agar pendapatan petani dapat dikekalkan dan tumbuhan aman daripada penyakit yang berbahaya. Habis. Okay, baik. Jadi tahniah semua. Kita bukan isi perenggan yang agak baik. Baiklah, cikgu simpulkan sikitlah pengajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan topik pertanian. Jadi kita dah bincanglah tadi masalah-masalah dalam pertanian. Dalam video pun ada terangkan ada 3 isu utama, iaitu cuaca, serangan penyakit dan juga pasaran dah. Jadi cikgu harap kamu boleh manfaatkan nota ini untuk peperiksaan. Semoga berjaya dalam pelajaran. Baik, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh berserai.